A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis daurah puasa ketiga ini dengan limpahan rahmatmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah darimu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih bagi rasa bersyukurnya kami kepada yang dihormati lagi disegani Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran atas kesudiannya mencurahkan ilmu, mengorbankan masa bagi berbagi dan berkongsi ilmu pengetahuannya kepada pencinta ilmu dalam daurah puasa ketiga Gema Nur Iman bersempena Ihya Ramadan ini. Yang berdedikasi dan berusaha Ibunda Rosniati Mansur bersama barisan pengurusan atau tadbir urus Gema Nur Iman atas segala usaha dan mujahadah bagi memastikan majlis daurah ini berjalan dengan lancar. Yang dikasihi dan dialu-alukan jemaah pencinta ilmu serta peninfak istiqamah yang telah menjadi sebahagian asbab penganjuran daurah puasa ini di platform Google Meet Gema Nur Iman ini agar kita dapat mengaplikasikan segala ilmu dan dapat beramal dengan ilmu. Barakallahu fikum saya ucapkan bagi semua jemaah yang hadir. Alhamdulillah dengan limpahan dan kasih sayang Allah yang maha luas dengan perbendaraannya yang tiada had, kita semua masih lagi terpilih untuk bertemu di sebuah majlis yang dipayungi sayap-sayap malaikat sepanjang kita bersiaran dalam halaqah ilmu dalam majlis daurah puasa sesi ketiga pada 23 Syakban 1445 bersamaan 4 Mac 2024. Dan pada petang berbahagia ini kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misnah Miran yang kita sayangi lagi segani. Dengan kedatangan Ramadan 1445 pada kali ini Assalamualaikum. beroleh kefahaman ilmu dan semoga ibadah-ibadah kita pada tahun ini menjadi ibadah yang terbaik hasil pengamalan ilmu yang kita pelajari insya-Allah. Bagi memastikan kelancaran perjalanan majlis, sebarang persoalan dari jemaah bolehlah dikumpul dan diajukan pada sesi soal jawab yang akan dijalankan pada hari esok bagi sesi daurah puasa keempat iaitu sesi terakhir daurah puasa kita di Gema Nur Iman ini. Dengan itu kita mulakan dulu dengan membuka majlis dengan bacaan Ummul Quran pada petang ini dengan pimpinan Al-Fadilah Ustazah Misnah Miran bisiril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah kita beroleh keberkatan majlis dan mendapatkan kelancaran agar kita beroleh kefahaman dan dapat memperbaiki amalan kita pada puasa kita pada tahun ini. Dan tanpa melengahkan ini, saya dengan rasa penuh hormat dan penuh takzim mempersilakan Al-Fadilah Ustazah untuk memulakan sesi daurah puasa yang ketiga kita pada petang ini. Falyatafadhal maskura ya Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih admin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita masuk pada siri ketiga insyaAllah, iaitu masalah-masalah contemporary. Masalah contemporary ini maksudnya masalah yang dulu zaman Nabi Muhammad tadi. Jadi ini mengikut kepada pandangan-pandangan ulama berkaitan pada, senang cakap, pada hukum qiyas lah, sebab kita mengambil hukum di Malaysia ada 4, iaitu Al-Quran, lepas tu kedua As-Sunnah, ketiga ijma' ulama, dan yang keempat hukum qiyas. Jadi sebab itu dia panggil contemporary ini benda baru. Jadi kita akan lihat benda baru yang zaman Nabi dulu tak ada tapi sekarang ada, adakah dia membatalkan? Okey.
Jadi dalam hal ini kita kena lihat dulu permasalahannya dia berkait dengan ruang terbuka juga. Ruang terbuka yang macam sebelum ini yang siri 2 iaitu mulut, hidung, telinga dan 2 kemaluan di bawah tu, kubul dan dubur. Ya, jadi kat situ apa yang kita kenalkan kalau tengok kat slide tu maknanya ain. Macam mana yang boleh menyebabkan dia? Ya, masalah dia adalah ain itu sebenarnya zat. Ain maknanya bukan hanya pada makanan ya, ain ini pada benda kayu, batu ya. Daging, apa saja benda yang ain yang ada berbentuk, maka itu kita panggil ain. Tidak termasuk ain itu angin, gas, rasa. Jadi contoh bau. Ya. Jadi bau tu taklah katalah jiran sebelah masak, bau. Bau masak lemak cili api, bau tiup angin. Kalau kita tercium batal, naas. Lepas tu dia kata kat situ tidak termasuk angin, gas, ya, rasa atau bau. Ya. Jadi kat situ hauf itu apa? Bahagian yang memproses makanan itu tadi, termasuk ialah perut, apa semualah. Dan yang ketiga tadi dia kata yang lubang terbuka tu ya. Jadi yang lubang terbuka tu kena ingat mulut, hidung, telinga, lubang dubur dan kemaluan. Jadi kat sini kita akan tengok dulu ya, kita akan fahamkan dulu 3 item ini. Nanti kita insya-Allah bila kita dapat masalah ini, walaupun benda itu dulu zaman Rasulullah tak ada, tetapi ulama kita boleh menghukumkannya sebab berpandukan kepada 3 yang ke atas ini. Jadi kita tengok kaedah dia iaitu puasa itu batal dengan masuknya ain ketika melampaui batas apa? Dia panggil yang senang cakap batas batin. Macam minggu lepas saya dah cakapkan ni ya, kalau batas batin sini ni mesti huruf kahak tu maka itu pembatas antara bahagian zahir dan bahagian batin. Maka hidung bahagian batas batin ni macam hidung saya ni sangkut cermin mata ni. Sini ni. Kat situ gambar pun ada tunjuk lah kat sini ni. Sebelum dah kata ada gambar pun saya mesti lagi nak tunjuk tangan. Macam ni gambar ni kita boleh search aja kat internet. Pindahkan, pap masukkan kan. Tapi kalau nak senang sini. Maka lebih daripada sini, macam katakan hingos kita ke atas ni. Itu batin. Jadi kalau telinga ni batin, macam mana? Ini jari apa? Kelengkeng kita ni kita korek separuh tu masuk. Tu batin. Zahir. Lebih tu batin. Begitu juga faras kita ada rongga zahir. Yang kalau mandi wajib kena masuk. Jadi rongga batin. Macam tu. Macam juga macam kita kata nak kira patrah tu, kita kena korek darah tu anggota batin. Anggota zahir bukan anggota batin. Ya, jadi boleh tengok dekat gambar itu yang dah ditunjukkan, maka itu batas dia. Maka kenapa saya kena terangkan dulu batas batin dan zahir. Apa-apa yang masuk kepada tadi ya, 5 rongga terbuka, jika dia melewati batas batin, batal. Macam tu. Jadi kalau yang bahagian zahir, tak batal. Ya, jadi itu lagi dah diajarkan kahak macam mana apa semua kan. Jadi sekarang ini kita lihat pada daftar masalah contemporary iaitu rokok. Zaman Rasulullah tak ada rokok. Sebab tu dipanggil contemporary. Jadi sekarang ada rokok. Adakah rokok itu membatalkan? Maka mengikut hukum batal. Kerana apa? Rokok ini boleh memberi ke apa yang kesegaran. Lagipun rokok tu bila hisap rokok tu mesti asap tu akan masuk. Ya, dia punya ain, bukan asap tu, dia punya apa tu yang partikel dia akan masuk. Lepas tu kan kadang boleh keluar lagi pada hidung. Keluar daripada hidung. Lepas tu kadang boleh sedut sampai dalam, lepas tu keluarkan buat bulat-bulat. Ya, maka itu. Dan rokok ini pun boleh memberi tenaga. Orang ngantuk-ngantuk letik ke apa isap rokok. Jadi itu yang dia batal ya. Jadi okey. Yang kedua ini tahu. Alamak, lupa lagi ambil. Healer yang orang tu. Ni apa? Orang apa tu asma. Pasal apa dia batal?
dia pump ke dalam tu, dia masuk anggota batin ni untuk membuka ni apa saluran-saluran sempit di paru-paru. Ya. Jadi dia sampai ke dalam batin, itu batal. Lepas tu ni Ina. Ina ni pun satu perbuatan moden ya, yang kita akan tengok pada gambar dia. Ya, yang ini Ina ni sebenarnya satu alat untuk orang yang sembelit. Sembelit ya. Macam apa kalau orang yang berak tak boleh tu dia sembelit, dia beli satu cecair tu, tu gambar tu dia masukkan lubang buntut, dia picit itu biar senang nak buang air. Jadi ini dah kenapa dia batal? Sebab dia masuk ruang yang terbuka. Kan tadi kemaluan itu ruang yang terbuka, bahagian batin lubang dubur, maka dia batal ya. Sebab itu dia kata memasukkan ya, bukan batal tu hanya kena. Lepas tu yang ini ni yang intraurini, ini yang kalau orang yang tak boleh kencing, bukan tak boleh kencing, orang kat sepital tak boleh bangun, dia nak kencing, yang tu dicucuk dalam lubang faraj atau dalam lubang zakar itu, dicucuk ke dalam tu alat tu ya, untuk biar ada airbag kencing. Macam orang nak operasi, tu batal. Pasal apa batal? Sebab itu dia masukkan dalam lubang kemaluan batin. Dia batal. Ya, itu sebab tu kita tengok pada sini dia pasal melibatkan, memasukkan sesuatu dalam lubang batin. Ya. Itu yang dikata complementary. Masa zaman Rasulullah mana ada benda-benda ni. Benda-benda yang kencing, sumbat semua ni kan. Jadi ini yang dikata yang macam mana nak jadikan dia batal atau tidak, maka itu kita tengok kenapa ulama kata batal, sebab dia itu dimasukkan dalam anggota batin. Begitu juga gastrofi ni tu tak, yang apa ni, perubatan tu yang doktor masukkan daripada dalam hidung atau dalam mulut tu, dia masuk ke dalam tu, masuk dalam. Pasal kenapa batal? Pasal dia masuk daripada rongga terbuka, sama ada melalui hidung atau mulut. Yang lepas tu dia masuk ke dalam tu, lepas tu dia ada kamera nak tengok dalam perut tadi, ya, sama ada apa-apalah yang dalam perut nak tengok. Begitu juga yang ini, yang daripada lubang dubur. Kan ada yang kadang doktor nak tengok sama ada kanser apa, usus besar, kan dia masukkan itu. Yang macam jenis-jenis leukotrofi dah ni, maka itu semua batal. Pasal dia masuk melalui ni yang kita akan tengok tadi, ruang terbuka. Ya. Okey, yang last ini swab. Swab yang COVID ini, ya, ini yang dulu. Dulu-dulu saya pernah baru yang masa zaman Muhyiddin tu, yang apa ada sampai kena apa PKP tu. Kan masa tu saya nak buat angiogram, wajib kena swab tu. Oh, sakit gila. Dia kan kita hidung kita lekar kat lubang tu tau, dekat ada satu doktor dalam tu. Tiba-tiba dia cocok, meleleh-leleh air mata. Dia dah laju je dia buat, dia cocok. Tapi memang sampai atas ni, sakit betul. Itu batal ya. Tapi selepas itu ya, tahun lepas saya pergi hospital pasal asma, dia nak gunakan alat tu, dia buat swab test juga tapi tak sakit. Dia korek kat tepi luar je. Dah moden lah. Maka kalau yang itu tak batal. Ya yang. Jadi swab test ini tengok dia masuk had batin tak. Kalau dia masuk had batin, batal. Kalau dia tak masuk had batin, tak batal. Jadi senang cerita, swab test yang now dah moden tak batal. Dulu mula-mula batal. Okey, begitu juga ya, macam orang buat pap smear, tahu? Pap smear, betul ke salah saya cakap? Yang itu orang perempuan yang nak test apa? Bara apa? Ovari bara cervical cancer. Itu batal. Pasal nurse ambil dalam apa batin faraj. Kan dia masuk dalam bilik, dia suruh kita kangkang, dia ambil yang dalam tu. Tu batal. Pasal apa batal? Memasukkan air di rongga terbuka, ya, tu batal. Macam tu ya. Tu aja. Jadi kita nak faham apa-apa melalui rongga terbuka asalkan melebihi had batin, batal. Kalau had apa zahir tak batal. Jelas ya?
Itu je yang tu. Jadi yang tidak membatalkan ya, tengok dekat jadual itu bekam. Maka bekam ini kita cocok darah ya, walaupun saudara ke apa, dia tak batal kerana dia keluar, dia tak masuk. Maka tak batal. Walaupun tak batal, hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh kerana ya takut orang tu mudarat. Dia puasa, dia bekam, nanti takut dia pening ke terpaksa katakan batal puasa. Sebab tu awal-awal dalam Islam tu dia dah cegah makruh. Begitu juga ya, ni donor darah ni maknanya orang yang menderma darah. Walaupun ya dia mengikut hukum kalau cucuk salur darah kalau masuk batal. Ni sebab ini dia derma darah ni dia keluar, maka tak batal. Benda yang keluar tak batal. Ya contoh saya bagi tahu berak. Maaf ya. Berak tu tai keluar tak batal. Tetapi ingat berhati-hati untuk orang yang sembelit. Ya tai dia dah keluar sikit. Lepas tu dia sembelit kan susah nak keluar. Lepas tu macam dia terterik nafas, tai tu masuk balik. Batal ya. Tu batal. Pasal tai itu dah keluar tahap zahir, dia masuk balik maknanya dia masuk batin. Maka batal. Lepas tu saya cakap terang, saya cukup takut berak siang hari. Takut tai tu masuk. Saya akan berak lepas buka ataupun masa waktu sahur. Siang saya tahan tak berak. Tapi kalau Jawa kata mencret lah, sakit perut berak cair terabur tu, tu tak apa. Pasal itu memang confirm tak masuk. Pasal dah sakit perut, kadang tak sempat lagi lucuk suar, dia dah terabur, dah tai keluar. Maka itu tak batal. Yang batal kalau dia masuk. Tu ya, faham ya? Begitu juga ya yang kalau saya lupa nak cakap itu hari pasal masa tak cukup. Yang kalau orang mandi, dia terkentut dalam air, batal ya. Pasal bila dia terkentut dalam air, dia punya lubang dubur dia buka, buang angin. Lepas tu bila lepas buang angin, dia akan otomatik dia tutup tu lubang dubur. Vacuum tutup, dia akan tarik air masuk, maka batal. Ya, siapa-siapa yang berpuasa jangan kentut dalam air, batal. Okey. Jadi yang tak batal ya, ubat yang memasuki melalui pori-pori, macam contoh vaksin, injek apa, katalah kena apa petuk ular atau gigit lipan, maka injek lah kan antibiotik tu, apa ubat lawan bisa boleh, antibiotik boleh ya, semua yang melalui bukan melalui salur darah adalah tidak membatalkan ya. Injection itu termasuk injection apalah, toilet apa semua tak membatalkan. Tetapi ya, kalau dia melalui pori-pori juga tapi kenyang. Contoh macam nurse masukkan botol air glukos tu. 1 tabung. Maka itu dia memberi kenyang pada perut. Itu batal. Ya yang macam tu. Jadi wig tu yang apa tu kalau orang sama ke wig tu sedut yang kecil tu hidung tu. Wig healer itu tak batal, tapi semua tu makruh lah. Walaupun tak batal ya, bekam, derma darah ya, injection tadi tu semua makruh. Ya, kalau boleh kita cegah lah, tapi kalau macam dah kena gigit lipan, gigit ular ke, kena injek tu, kenalah. Tak boleh lah nak elak. Tapi kalau macam suntikan vaksin ke apa, kita boleh tarik malam. Macam tu. Jadi menghirup perfume. Ni macam ni lah. Bukan perfume aja yang semua benda-benda. Contoh ya, jiran sebelah ya, masak apa yang awak suka. Masak ikan patin tempoyak. Sedap. Awak pun cium macam ni. Sedapnya orang sebelah tu masak. Tapi lagi. Dah mati cakap, kalau dia tak hantar pun tak apa, kenyang aku dah menghirup. Maka itu makruh. Tetapi kalau bau, ya angin lalu bau kan. Kita kata orang sebelah masak ikan patin tempoyak, dia dah masak dah. Ni pun dah waktu asar ni, kata bolehlah kita masak. Tu tak apa.
tidak makruh. Ini semua yang tidak membatalkan tapi sebenarnya makruh. Inilah, tahu tak? Kata Jawanya apa? Ngiler. Dia boleh ni air liur melilin. Sedapnya. Cium. Tarik. Tarik. Ya tak boleh ya yang makruh. Dilarang. Tuhan tak suka. Jadi itu maknanya menghirup. Itu yang kita tulis menghirup perfume. Maknanya pewangi, bau masakan, tak kisahlah apa-apa yang nak dihirup. Contoh pegang bunga ros, wangilah bunga melati ke. Wanginya bunga ni pun sama. Yang dia tidak membatalkan tapi makruh. Segala benda yang dihidu tadi yang macam tu. Okey. Lepas tu memakai celak. Celak ni yang kat bawah mata tu. Yang bawah mata tu makruh. Ya. Pasal nanti takut ada apa abu-abu dia tu masuk dalam mata. Ya. Makruh. Tapi pakai lipstick boleh jadi batal puasa. Pakai lipstick, kalau nanti lipstick tu ain dia, katalah kita pakai lipstick lepas tu entah bercakap-cakap ke gini-gini ke, sekali kita telan air liur terasa lipstick tu batal. Macam tu. Ya. Ya, jadi katakan ini untuk orang yang buasir. Buasir tu dia dah keluar tau. Dia dah keluar kat tepi tu, dia ada alat dimasukkan, diketip, tu tak batal. Ya, pasal itu dipanggil zahir dubul. Tak batal. Cuma makruh perbuatan tu. Jadi yang sebelah itu perincian ada hilap. Maknanya ada hilap ini hukumnya macam ni. Kalau titis telinga tak sampai batin, katakanlah kita picit tepi-tepi je ni, pasal katakan tai keras ke, ada orang kan tai dia keras, dia picit tepi-tepi tau. Had zahir, tak batal. Tapi katalah kalau dia mandi atau dia titis macam ni. Dia picit sampai gini kan berdengung. Maknanya masuk sampai had batin telinga, batal. Ya. Tu bolehlah di apa yang dicatatlah tepi. Titis mata ini pun ya, kalau over sangat dia jadi batal. Sebab tu tadi makruh memakai celak. Kalau macam sikit apa tak apa, tapi kadang-kadang kita masuk sampai kita kejam-kejam lepas tu tekak terasa pahit. Kan ada orang yang titis mata banyak tu sampai tekak dia merasa pahit. Maka itu jadi batal. Tapi kalau dia titis gitu-gitu aja macam kata orang ringan-ringan, dia tak batal. Lepas tu dia kata terdapat perinciannya. Jadi kat sini saya jelaskan. Cuci darah ni senang cakap dialisis. Dialisis ini batal sebenarnya. Sebab kata guru saya, apabila cocok memasukkan sesuatu dalam salur darah, dia masuk. Maka dialisis ini kita cocok dalam salur darah, masa dia keluarkan darah itu untuk dia cuci tak batal. Tapi lepas itu, lepas cucikan darah tu kita masukkan ganti darah lain. Itu yang batal. Ya yang? Begitu juga ya tadi ubat bius. Ubat bius ini dia yang jadi batal kalau 24 jam tak sadar. Kan tadi kita dah belajar yang sebelum ini yang batal secara biasa pengsan sepanjang hari. Daripada subuh sampai maghrib pengsan tak sadar-sadar, maka batal. Jadi ini bius pun samalah macam pengsan. Tapi kalau bius itu tidaklah sampai 24 jam, bukan 24 jam, berapa jam? Daripada maghrib sampai daripada subuh sampai maghrib. Dia tengok tempat, kalau ada musim panas boleh sampai 16 jam. Kalau macam tempat kita mungkin 12 jam. Tengoklah macam tu. Maka kalau langsung dalam tempoh siang, waktu siang berpuasa, tak sadar maka batal. Tapi kalau bius tadi, mungkin 2-3 jam aja dia pengsan, maka itu tak batal. Ya. Jadi ini pun sama. Jenis netralizer ni sama juga. Ubat-ubat yang masukkan ini, kalau berjejakan pun dia batal. Begitu juga tadi macam saya kata tadi swab. Swab tadi ini pun kita tengok. Kalau dia swab kat luar, tak batal. Tapi kalau sampai had batin, batal. Dan pasta gigi. Jadi macam ni. Untuk pasta gigi ni, penerangannya macam ini. Kalau kita gosok gigi waktu selepas subuh, kita pakai ubat gigi. Maka pastikan kita kena komor bersih-bersih.
Jadi nanti sebab menelan air liur murni, maksud dia murni, tak ada benda asing, tak batal. Tapi katakan kita gosok gigi, ya, kita tak cuci bersih-bersih mulut kita, lepas itu kita telan air liur, terasa ubat gigi, batal. Ya, sebab apa? Yang tidak batal itu adalah air liur yang murni. Jadi kalau ada ubat gigi, mana dah ada benda asing. Begitu juga saya nak cakap, cabut gigi bulan puasa atau cabut gigi orang yang puasa tidak batal. Tetapi, dengar tetapi dia. Menelan air liur bercampur dengan darah. Yang kita cabut gigi, ada darah, batal puasa. Pasal apa batal? Pasal air liur itu sudah tidak murni. Ada bercampur najis darah. Okey. Begitu juga, maaf cakap, bercium suami isteri. Pakai mulut berkucupan. Batal puasa. Kerana apa? Walaupun kita kata, oh suami air liur dia kata telan air liur murni tak batal. Ya, air liur sendiri. Jadi kalau kita berkucupan suami isteri, suami tertelan air liur isteri, isteri tertelan air liur suami, maka tertelan air liur orang lain walaupun murni, walaupun sikit, batal. Ya yang? Macam tu. Jadi puasa-puasa nak cium-cium pipi je lah. Kalau nak pergi kerja tu salam, cium suami, cium dahi. Isteri cium tangan, sudah. Jangan nak kucuk-kucuk mulut. Ya yang? Walaupun kucuk, sekali termasuk air liur. Batal. Tahu kau semua ya yang? Saya bukan melucah ya. Jangan kata Ustazah ni melucah. Tak. Guru saya kata, bila cakap hukum tak ada melucah. Ni cakap betul-betul punya. Ya yang? Betul, faham ya? Jadi macam tu. Tapi nanti kalau bercium keluar air mazi batal. Ya. Jadi macam tu. Maksudnya tidak ada hilaf, itu yang tadilah. Ulama ni kita semua hukum ulama Syafi'i. Ya, Syafi'i. Maka macam saya kata, macam yang saya dapat tauliah pun kena ngajar hanya mazhab Syafi'i, bukan mazhab lain, sebab taat pada pemerintah. Negeri Johor, Sultan Johor, Jabatan Agama kata tauliah saya hanya boleh ajar mazhab Syafi'i, kecuali yang memang majlis fatwa dah terima. Contoh macam kata boleh puasa niat sebulan. Ya yang? Boleh puasa niat sebulan sebagai standby, tapi tiap-tiap malam kena niat juga. Tu rukun. Jadi tu hari saya lupa cakap, kenapa mengikut mazhab Syafi'i kita wajib niat tiap-tiap malam. Itu rukun. Kenapa tak boleh niat sekali? Maka dalam kitab Iqna, kitab pertengahan, dia kata sebab kita dah memutuskan puasa itu. Bila kita buka maghrib kan dah putus. Maka besok kita nak puasa lagi kena niat baru. Sama, dia kata dalam kitab itu Imam Syafi'i mengatakan sama macam kita solat. Nak solat tahajud 20 rakaat ataupun nak solat tarawih 20 rakaat. Setiap 2 rakaat kita beri salam, maka dah putus. Jadi bila kita nak solat baru kan kena niat balik. Allahu Akbar, saja aku solat sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas tu sampai tahiyat akhir beri salam. Lepas tu kita on lagi, tambah rakaat kan niat lagi. Maka itu yang menjadi pegangan pada Imam Syafi'i mengatakan wajib niat tiap-tiap malam. Ya yang? Okey. Jadi kita tengok lagi sudah. Jadi yang membatalkan tanpa hilaf. Ya, jadi ini tadi saya dah terangkanlah. Yang membatalkan tanpa hilaf tu maksudnya kat sini semua 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua kata dipanggil dalam si hukum ijma' ulama. Maknanya bila kata ijma' ulama tu 100%. Semua mengatakan
serupa. Kalau jumhur ulama, ini ada khilaf. Ya. Jadi macam itulah. Jadi dalam hal ini, Tuhan ada gambar dia tu Valentine inhaler. Maka itu memang ulama mengatakan, ya batal. Kalau kata Ustazah, saya ni asma, maka saya ni memang bergantung lah kata setakat ini kepada apa tadi yang? Kepada inhaler. Kalau saya tak pakai, saya katalah puasa Ustazah kata batal. Kalau saya tak pakai ini sekarang pukul 12 tengah hari saya dah macam apa nyawa-nyawa ikan. Pakailah, siapa tak kasih pakai. Habis kata batal, batal lah. Memanglah batal. Habis dosa, tak lah. Kenapa tak lah? Hukum Islam mengatakan ya, menjaga kemudaratan diri itu wajib pada kamu. Maka kamu memang ada penyakit asma, kena pakai hila. Tak pakai hila dah macam ikan tak dapat air, tercungap-cungap macam nak jalan. Macam orang dah nazak. Pakailah hila tu, siapa yang tak kasih. Habis batal puasa, iyalah. Tapi dosa tak. Habis saya kena qada, ya. Katalah Ustazah, saya selama-lamanya lah Ustazah, kalau saya nak qada pun nanti macam tu. Tak payah qada. Termasuk dalam golongan orang yang tidak mampu berpuasa. Habis tu bayar je lagi fidyah. Maka saya tak puasa lah Ustazah. Tak lah, sedih. Sedih dah Tuhan bagi, awak puasalah. Puasa seberapa awak mampu. Katakan awak niat sahur, ya yang. Lepas tu awak puasa. Sampai pukul berapa yang awak boleh bertahan tanpa hila? Sampai pukul 11 Ustazah. Cukup lah. Awak puasa sampai pukul 11. Allah tahu niat awak. Pukul 11, lepas tu pakai hila. Dah batal. Tetapi awak kena imsak. Wajib imsak. Tak boleh makan. Itu macam puasa lah. Yang boleh awak pam lagi. Pukul berapa? Pukul 4 petang. Pam lagi. Pam. Macam tu. Ya. Jangan dah batal makan. Nanti ada dalam hal itu yang saya akan tunjuk. Siapakah orang yang tak berpuasa tetapi haram makan. Ataupun dipanggil wajib imsak. Nanti saya akan terangkan. Ya. Jadi bagi orang yang Allah dah tak bagi keizinan. Ya yang tak dipanggil tidak mampu berpuasa, tak ada masalah. Contoh macam orang yang dialisis. Kalau macam tu Ustazah kata dialisis itu batal, saya 2 hari sekali dialisis. Ya, nak buat macam mana? Dah ketentuan Tuhan. Jadi hari yang tak dialisis boleh puasa. Kalau boleh puasa. Jadi 1 bulan ada 30, 15 hari dapat puasa. Pasal 2 hari sekali dialisis. Contoh. Tapi kalau kata Ustazah, hari ni saya dialisis, besok saya tak boleh puasa, kena banyak minum air. Contohlah, saya pun tak pernah sakit buah pinggang, saya pun tak tahu macam mana. Tapi saya ada anak murid, dia ada kanser, dia kemo. Dia kata Ustazah, kalau lepas saya kemo, doktor suruh saya minum air, sentiasa aja. Tak boleh, nanti sebab panas tak boleh. Jadi saya macam tu tak boleh puasa. Dosa tak? Ya taklah. Taklah. Dia masuk dalam kes orang yang tak mampu berpuasa. So tak ada masalah yang tak apa, kita sedih, ya Allah aku sedih, aku tak dapat puasa. Tak apalah, Allah dah bagi. Ya, tak dosa. Jadi kita puasalah sebab kita mampu, dah tak mampu kita buka. Macam tu ya yang. Begitu juga ni yang sembelit. Mana kalau sembelit nak pakai lepas berbuka kita baru berak, baru pakai alat ni. Pencair, pelicin. Biar jangan sembelit. Ataupun kita makan dah masa buka tu, makanlah tadi toge banyak-banyak. Kan toge tu banyak serat. Bayam ke banyak macam itulah untuk nak senangkan buang air. Saya pula kalau nak senang buang air makan betik. Sebab dalam betik tu kan ada hormon apa. Kalau saya makan banyak-banyak betik memang berak lah saya. Kalah saya. Jadi senang kalau saya sembelit, saya makan betik. Sepotong 2 potong asabak tu.
Tak tahulah orang lain. Tapi kalau saya makan betik memang jadi pelincir. Saya memang kalah. Agaknya dalam betik tu tak tahu ada zat apa yang saya kalah. Tapi awak tak tentu kan. Jadi kalau kata sembelih yang makan betik boleh senang buang air. Maghrib tu bukalah betik. Jadi lepas tu nanti sahur kita berak. Yang macam tu. Jadi ni urin lah kalau dah sakit ya yang macam tu ya. Jadi okey, dah kita akan pindah kepada tidak membatalkan pun saya dah bagi tahu ya. Sebab kalau boleh saya nak habiskan 5 siri lah hari ni. Ya semua saya dah terangkan. Okey. Jadi sekarang kita masuk kepada ya terdapat hilaf atau perincian pun saya dah terangkan ya. Yang perincian tadi kepada ya apa tu? Bius melalui hidung dengan semacam gas ya boleh dilihat sekadar bau sebagaimana weak healer maka tidak membatalkan. Apabila bergas yang membawa cairan maka ia membatalkan puasa. Ya macam itu juga dia kata apa tadi yang cuci darah maka tidak membatalkan sebagaimana alasan yang disebutkan pada masalah jarum suntik iaitu ain yang masuk ke tubuh tidak melalui rongga terbuka. Membatalkan puasa kerana umumnya pesakit dialisis mendapat penambahan cairan glukos yang dimasukkan dalam tubuhnya. Maka itulah yang membuatkan tadi dialisis itu menjadi batal kerana ada masuknya benda. Ya, jadi macam tu. Okey. Jadi okey kita masuk kepada siri keempat. Ya yang saya dah terangkan, kita go pada siri keempat. Jadi siri keempat hal-hal yang disunahkan dan hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Jadi okey. Sunat-sunat puasa itu menyegerakan berbuka. Tapi jangan salah faham ya yang. Kalau kata maghrib di Johor contoh 7:12 minit. Jangan kata oh sunat segera saya buka 7:10 minit. Ada 2 minit lagi. Batal puasa. Maksud kat sini disegerakan berbuka apabila azan aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita terus baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita minum air. Susu ke apa ke janganlah minum air masam-masam ya yang perut kosong. Ya jadi kita minum air susu. Ataupun tadi macam Nabi dia buat rendam air korma. Air napkis ke apa. Lepas tu kita makan korma yang lembut. Ataupun kalau orang Melayu dia boleh makan bubur. Bubur nasi ke apalah. Ya yang lembut. Macam tu sunnah makan sedikit. Ya jadi sebab tu Nabi dia berbuka dia tak pakai korma yang kering tu, dia pakai korma basah. Ya. Rutub tu. Tapi kita tak ada korma basah. Jadi kita boleh buat rendam. Macam air napkis. Ataupun kita makan dah yang kita punya buah. Semangka, apa lagi? Pisang. Ya jangan makan apple. Dia macam apa keras. Makanlah yang pisang, yang semangka, yang atau betik, macam tu, yang lembut. Kalau korma, ada korma basah, silakan. Tapi bukan korma kering ya. Sebab itu nak dapatkan sunat. Okey. Jadi berbuka dengan tu, lepas tu ya sahur ya meskipun dengan seteguk air. Maka Nabi kata ya membezakan orang Islam dengan orang bukan Islam berpuasa adalah dengan sahur. Jadi orang Islam ya bersahur. Kerana kata Nabi dalam sahur itu banyak barakahnya. Walaupun kata Jawanya kerinan. Kerinan ni apa yang kesiangan. Tapi masih ada kata kita tengok jam. Alamak 5 minit lagi nak masuk subuh. Boleh. Itu sebab tu kata Nabi walaupun seteguk air. Maka tinggal 5 minit janganlah kau makan. Kalau Allahu Akbar masih mengunyah. Jadi kita minum je lah air. Kalau dalam peti ais tu ada air susu ataupun memang kita dah buat rendam tadi air napkis macam yang Nabi buat tu, rendam dengan 7 biji korma atau 7 biji apa tadi kismis, tapi jangan campur ya. Ikut Nabi dia kata kalau korma aja, kalau kismis apa. Kita rendam ya, maka kita minum je lah air tu. Maka kita niatkan ya Allah
engkau berilah barakah dalam aku bersahur untuk memberikan aku kekuatan menjalani ibadah puasa besok hari. Macam tu kita niat. Itu saya lah yang niat. Minta kita minum atau makan masa sahur itu kita niat. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah apa yang aku makan dan minum pada waktu sahur ini dan memberikan aku kekuatan untuk melakukan amal ibadah puasa di siang hari. Mau minta dengan Allah. Ya, kita dapat itu cerita nombor 2 ya. Kita yang penting kita berdoa minta. Ya, jadi itu. Boleh. Jadi itu dia dalam sunatnya ya, kita sahur. Sebab sahur ini kata Nabi banyak keberkatannya dan yang kedua membezakan puasa orang Islam dengan bukan Islam. Okey. Jadi itu sahur. Jadi sahur ini yang bagusnya mengakhirkan. Tapi bukan sampai subuh. Katakanlah sekarang di Johor, subuhnya pukul 6:07. Maka kita sahurlah tadi habis ya dalam 10 minit. Dalam 5 waktu imsak tu kita biarkan dalam 10 minit. Jangan terikut-ikut dengan fahaman Wahabi. Dia kata mana tak ada imsak, itu bid'ah. Siapa kata? Kalau dia meneliti hadis, ada. Para sahabat mengatakan Nabi Muhammad ya berhenti makan dan menyuruh kami juga berhenti sahur. Selepas itu kami menunggu waktu subuh dengan membaca Quran 50 ayat. Nabi dia kata setiap kali Nabi suruh dia berhenti makan sahur, dia baca Quran 50 ayat sementara nunggu subuh. Itu imsak lah tu. Jadi itu yang kerajaan Johor lah nombor 1, buat imsak 10 minit. Pasal dia mengambil daripada hadis itu Nabi berhenti makan, sahur, baca jaraknya membaca Quran 50 ayat. 50 ayat Quran yang banyak tahu. Berapa tu? 3 muka surat kadang-kadang. Mana tak 10 minit. Tapi itu jangan salah faham. Kalau kita bangun awal, kita gapkan lama sebab mudah. Jadi kita gosok gigi, kita siap-siap untuk subuh. Jadi kalau katalah tadi kita bilas gigi tadi tak bersih, ada pasta gigi sebab belum subuh tak batal. Lepas satu lagi yang kedua, imsak ini kebagusannya apa? Jadi kita kalau azan kita tak gunyah. Cuba kalau tak ada kita imsakkan waktu tadi, tengah kap makan, nak telan, tengah sampai kat sini. Allahu Akbar, nak telan pun dah tak boleh, batal, nak dikeluar pun dah susah. Pasal dah sampai dekat tahap ni. Itu yang jadi masalah kan. Sebab itu Nabi kata berhenti makan, para sahabat baca Quran 50 ayat. Tetapi kalau kita terlambat bangun, kita tengok, ada lagi 5 minit. Jangan kata tak boleh makan, jangan keliru. Waktu imsak itu 10 minit sebenarnya boleh makan lagi, boleh minum lagi. Cuma waktu imsak itu untuk mengelakkan kita tergesa-gesa. Jadi kurang-kurangnya kita ambil lah kurang-kurangnya 2 minit atau 3 minit. Kalau kita dah terlambat, maka kita minum air. Kita tengok, ada 5 minit lagi nak waktu subuh. Kita baru terbangun. Nabi kata, sekurang-kurangnya kita bersahur dengan seteguk air. Kita ambil lah air. Kita bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum air. 2 minit minum air. Cukup lah. Atau 3 minit minum air. Maka ada 2 minit lagi sebelum subuh. Jadi dapat telan, dapat apa. Macam itulah ya yang sebenarnya ada imsak. Bukan tak ada. Ya. Itu yang sebab tu dibuat. Tapi itulah kadang-kadang saya pelik juga. Pak Wahab ni, Wahabi. Dia kata dia ikut Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia tak jumpa pula Nabi berhenti sahur itu baca 50 ayat Quran. Itu yang saya pelik tu. Ya. Jadi ada. Okey. Jadi dia kata apabila masih ragu-ragu maka wajib berhati-hati mengakhirkan sampai benar-benar yakin. Jadi kat situ yang dalam hal ini ada sedikit ulasannya.
kalau kita ragu tentang masuknya waktu subuh, maka tak batal. Katakan kita makan, jam kita katalah terlambat, kita dah cek tapi kita dah berhati-hati. Maka rupanya bila kita minum, rupanya dah waktu subuh. Tapi kalau kita macam ragu-ragu. Aku minum tadi sebenarnya dah masuk subuh atau setengah minit lagi baru masuk. Katalah contoh. Ya yang maka kita ambil kepada malam. Contoh subuh 6:05 contoh. Kita tengok 6:04 kita pun dah terlambat bangun, kita pun minum kan. Jadi lepas minum tu tak lama, lepas minum kita pun berdiri bangun. Tengok jam kita tukar pada 6:05. Maka kita ragu. Kita kata tadi aku minum masih kan belum sampai 6:05. Masih 6:04 setengah ke macam itulah, kita ragu. Maka hukumnya sah. Kita ambil kepada sebelum. Tetapi kalau ragu berbuka, jawapannya tak sah. Katalah maghrib masuk 7:21. Ya, maka kita pun dengar azan dekat radio ke atau jam kita cepat ke, kita tengok dah 7:21 kita pun ngap minum air. Maka baru dengar azan kat masjid ke apa. Maka kita kata alamak, adakah dah masuk? Sebenarnya ya, kalau azan kat masjid tu, suami saya kata dia dah buka. Dia dah buka mungkin setengah minit. Sebab buka aja Pak Bilal tu dia memang berdiri dekat azan tau. Buka aja dia minum dulu air. Pak Bilal tu dia minum air sikit, baru dia setengah minit lah. Jadi sebab itu kadang-kadang kita punya jam, ya radio pun dah azan, masjid kenapa lambat sikit azan? Memang dia lambat. Lambat kadang 1 minit atau setengah minit. Pasal Pak Bilal tu pun dia kena buka dulu baru azan. Sebab azan tu makan juga 3-4 minit. Macam tu ya yang. Jadi kalau kita ragu tentang dah masuk, dah maghrib atau belum, kita berbuka, maka kira kita tak sah. Macam tu. Sebab dia kata bila kita ragu maka siang menuju malam maka tidak sah. Tapi kalau kita ragu tentang waktu sahur, sah sebab malam menuju siang. Macam tu. Okey. Ya, jadi keutamaan makanan lah ni. Ni lah. Jadi sebab kalau kita negara Arab senanglah kita dapat. Tapi sekarang pun ada orang ada jual Arab apa ni kurma frozen. Jadi terpulang. Ya, tapi kalau kita tak dapat, kita carilah benda-benda yang lembut, manis. Macam kata orang bubur kacang, ya, bubur candil ke apa pun boleh. Ya, asalkan yang manis. Dia sebenarnya sunat manis. Sebab perut kita dah kosong, maka kita perlu makan manis untuk memberi tenaga. Ataupun kita minum susu manis, tak kisah. Ya, boleh aja. Jadi dia kata sahur itu bermula tengah malam. Maka sebenarnya tengah malam tu kalau pukul 1 tu sebenarnya dah dikira sahur. Tapi cuma kurang afdalnya. Ya, tapi dah sah, dah diterima. Tapi kalau makan pukul 10, ada orang kan malas lah nak bangun. Dia kata makan pukul 10, pukul 11, lepas tu dia tidur. Dia kata ini sahur, tidak dikira. Maka sahur itu dikira tengah malam, maka pukul 1 kurang-kurangnya. Itu baru dikira sahur. Ya, tapi sahur itu pun dikira sahur tapi dia kata tidak afdal ya. Afdalnya dia kata kita mengakhirkan sahur ya. Jadi disunatkan berhenti makan dan minum sebelum fajar dengan jarak itu tadi dah 10 ayat. 15 minit atau 10 minit sebagai bentuk berhati-hati ya. Jadi ada. Jangan siapa kata tak ada. Tu yang saya kadang-kadang pelik juga pahaman Wahabi. Dia kata dia hanya ikut Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalam hadis ada Nabi berhenti makan, sahur. Lepas itu sahabat semua baca Quran 50 ayat. Lepas tu dia kata bid'ah himsak. Saya pun pelik. Jadi itu ya sunah-sunah puasa tadi. Dia kata memberi jamuan ya kepada orang-orang ya yang puasa. Ya, mandi wajib sebelum masuk subuh. Ya, membanyakkan membaca Al-Quran ya, melaksanakan solat tarawih ya sejak malam pertama. Jadi
hingga terakhir. Bagi lelaki, sunatnya, afdalnya berjemaah di masjid. Bagi perempuan, afdalnya di rumah. Okey. Jadi melaksanakan solat witir dengan berjemaah. Ya. Jadi macam tu. Jadi solat witir ini hanya pada bulan puasa ataupun bulan Ramadan disunatkan berjemaah. Selain daripada bulan Ramadan, solat witir ini tidak disunatkan berjemaah. Macam tu. Ya, jadi itu yang kita kena tahu. Jadi ya dalam memberi makan ini saya biasa buat macam ni. Katakan saya bagi kawan saya, apalah saya buat contohlah kata bubur candil. Bubur pakai tepung pulut tu gentil-gentil. Kawan saya kasih saya mihun, contoh. Maka saya pesan dengan dia, kau nanti kalau buka, kau makan aku punya dulu. Aku punya dulu yang kasih. Jadi nanti aku dapat pahala pasal kau membatalkan puasa engkau dengan makanan aku. Jadi dia pun cakap, kau buka puasa, kau makan mihun aku dulu. Jadi kau membatalkan puasa engkau dengan makanan aku. Itu nama dia menjamu orang berbuka puasa. Pasal kita ni semua kaya yang bukan masakin. Kalau orang masakin tu dia tak ada apa-apa, orang kasih dia makan. Jadi sebab kita kaya, kita buat macam itulah. Makanya engkau membatalkan puasa engkau tadi berbuka dengan orang lain kasih, meraihkan orang lain. Macam tu. Jadi itu namanya kita share win-win situation, maka kita buka dengan kawan kita bagi, kawan kita buka dengan kita bagi. Ya yang macam itulah. Itu salah satu cara kita memberi jamuan kepada orang lain walaupun sikit. Kawan kita katakan dia bagi mihun, kita ambil sesudu mihun dulu, kita nyamah makan, batalkan puasa kita dengan pemberian orang, ya, supaya orang itu dapat pahala menyamu kita. Okey. Jadi seorang cukup dengan membaca satu riwayat, iaitu membaca keseluruhannya atau yang lebih utama. Yang ini dengan memberi hidangan yang mengenyangkan. Bila tak mampu, maka dengan satu gelas air atau sebutir kurma. Ini zaman dulu-dululah. Jadi zaman sekarang pula dah lebih mampu. Maka kita bagilah apa yang kita boleh. Jadi ya, untuk menghindarkan air masuk telinga mulut dalam mandi itu dari dalam keadaan puasa. Jadi kalau mandi, ya yang kalau kata pukul 4-5 kita mandi, panas. Kita kata alamak musim panas mandi. Maka mandi berhati-hati. Lepas tu saya kalau katalah dah terdesak sangat nak mandi, kadang-kadang ada semput tu nak pasang aircon pun tetap panas, saya mandi bahagian leher ke bawah. Saya duduk gitu kat mangkuk jamban, saya ambil air, saya siram bahagian leher ke bawah. Kepala saya tak curah. Sebab takut termasuk telinga, takut termasuk mulut, takut termasuk hidung air, nanti batal. Macam tu ya yang. Jadi itu cara kita menghalang air masuk telinga, mulut dan sebagainya masa mandi. Ya. Iaitu seorang membaca Quran, ya, yang paling penting dalam kita tilawah Quran itu, ya, dipanggil kasih kalau Arab kata mudrasah, atau kita orang Melayu cakap tadarus. Iaitu kita baca, orang lain semak, lepas tu orang lain baca, kita semak. Sebab kadang-kadang kita baca, kita rasa betul je semua. Jadi bila orang dengar ada salah. Jadi kalau sebab ini sunnah. Sebab bila tiba bulan Ramadan, malaikat Jibril akan turun. Suruh Rasulullah baca. Maka Rasulullah akan baca, malaikat Jibril akan semak. Itu. Jadi macam itulah. Jadi itu sunnah. Ya. Jadi kita pun kenalah buat. Di samping kita baca sendiri, kalau katakan kita ialah dah tua-tua, dia tak banyak tugas, anak semua dah tak ada kan. Kalau buat buka pun sikit apa ke, jadi kita boleh pagi tadarus dengan kawan-kawan. Petang, lepas asar kita ngaji sendiri. Macam itulah. Ya. Jadi itu. Jadi okey, sekarang yang makruh. Ya, yang makruh ini mengunyah. Ada orang ni dia suka ngunyah yang tak ada rasa apa-apa. Tapi kalau ngunyah gula-gula getah, batal. Sebab dia ada ain manis. Ni dia macam ke bola, ke getah, gigit-gigit, itu kunyah. Tapi dia telan elio dia tak ada berubah. Maka itu hukumnya makruh. Ya. Iaitu ni merasa. Tapi ini hanya sebenarnya tukang masak. Tukang masak, kadang-kadang macam kita dah tua ni yang kita masak, kita lupa. Dah taruh garam ke belum. Lagi-lagi kalau kata nak dibawa ke masjid. Sekarang kalau belum tahu garam, tahu ke benar.
Kalau dah taruh garam, taruh lagi masin ke benar. Jadi kita ambil cara kita cecah macam ni ya. Tengok mulut saya. Kita cecah, kita ni taruh ujung lidah. Taruh ujung lidah, lepas tu kita di atas di bawah sebab kita dapat rasa tawa betul pasal belum ada garam. Lepas tu kita terus ludah. Ataupun kita sediakan tisu, kita ludah. Lepas tu kita komor. Jangan sampai kita taruh rasa, kita telan pula terasa masuk kat sini, batal. Ya? Jadi cara dia cecah benda tu sikit kat ujung lidah, kena belajar. Kalau tak pandai tak boleh buat. Taruh ujung lidah, taruhlah kuah kita ke sambal kita ke kari kita, taruh ujung lidah. Lepas tu kata orang Jawa dikemam. Dapat aja terus ludahkan komor. Macam tu. Ya yang maka itu hukumnya makruh. Kalau tertelan batal. Okey, apa lagi yang makruh ya? Dia kata bergosok gigi, siwak. Siwak tu, kayu siwak ke, gosok gigi ke lepas zuhur, maka itu makruh. Ya, banyak makan dan tidur serta banyak bicara hal-hal tak faedah. Maka banyak makan ni maksudnya buka. Yang kalau buka macam orang balas dendam yang itu yang aku pergi bazar Ramadan ya. Buntil-buntil beli. Berbuntil-buntil. Nampak apa yang roti john beli. Nampak martabak beli. Nampak apa lagi yang kuih beli. Nampak air bandung beli. Nampak air apa lagi yang katira beli. Beli. Air 4-5 jenis. Air panas ada. Air sejuk ada. Nak balas dendam. Balas dendam tadi tak makan. Lepas tu tadi apa? Martabak ada. Roti john ada. Kebab ada. Lepas tu yang makan apa? Makan satu, minum air dah kenyang. Dah, nak sembahyang pun kalau makan banyak pun tersandur. Sampai sembahyang maghrib ujung-ujung waktu. Waktu yang jadi makruh. Jadi makruh kerana melebihi makan. Dan kalau tidur kenapa makruh? Kerana bila tidur siang hari kita tak merasai tujuan Allah bagi puasa. Tujuan Allah bagi puasa supaya kita masuk dalam kasut orang miskin. Bagaimana rasanya orang yang tak makan, lapar, haus. Itu tujuannya. Ini kalau kita dah tidur, masuk bilik ke, buka aircon, nyaman je. Mana ada terasa kesukaran berpuasa, maka itu sebab tu makruh. Sebab tak capai apa yang Allah kehendaki. Allah suruh kita puasa merasai bagaimana orang yang miskin tak dapat makan, tak dapat minum, maka kita ada rasa empati kepada mereka. Sebab tu makruh hukumnya orang yang banyak tidur. Boleh tidur tapi bukan terlampau banyak. Dan bicara-bicara hal-hal yang tidak berfaedah. Walaupun berbicara hal tak faedah, ia tak mengumpat, tak mengata, tapi Allah tak suka cerita. Ceritalah apa nak cerita. Perempuan yang tak dosa. Saya kan. Dia tak adalah niat dia nak meriak apa. Saya kan tiap-tiap tahun mesti ganti langsi. Saya tak pandai jahit. Saya langsir. Saya nak cantik. Saya upah. Sekarang kan upah langsir pun dah mahal ya. Katalah contoh. Tak dosa. Tak ngumpat orang. Tak niat nak riak nak apa. Tapi itu benda yang tak berfaedah. Maka lebih baik kita dikhawatiri nanti lama-lama cerita jadi riak. Lebih baik duduk seorang-seorang, ya, kita jadi introvert. Kalau bulan puasa, diam-diam kita banyakkan zikir, kita banyakkan istighfar. Itu lebih baik, ya yang macam tu. Ya. Jadi menikmati sesuatu yang harus, baik hal-hal yang dicium, dilihat atau didengar. Maka 7 ini walaupun makan itu harus, walaupun minum itu harus, ya yang, maka bersederhanalah. Jadi benda harus ini termasuk yang engkau sibuk nak ganti baju. Ini kadang ganti baju sampai 5 raya. Raya pertama merah, raya kedua kuning, raya ketiga hijau, raya keempat
purple. Itu dah over. Maka jadi makruh. Walaupun harus. Walaupun kita kata duit aku lah. Aku bukan nak ria. Aku nak apa? Manjakan diri aku sendiri. Tapi over sangat. Ya. Jadi begitu juga dengan langsir yang jadi benda tu harus. Jadi berpada-pada. Ya. Jadi sebab benda yang harus apabila too much dia jadi makruh. Macam tu. Boleh? Jadi okey, alhamdulillah ada masa lagi 15 minit. Saya dapat sambungkan terus kepada kepada nanti siri 5. Jadi kita baca kat sini perkara yang harus bila dilakukan kerana keperluan itu boleh, dan jika dikata perselisihan faham antara ulama, sebahagian mengatakan batal dan sebahagian mengatakan tidak, maka yang lebih utama adalah meninggalkannya. Seperti masalah nombor 3 iaitu berbekam dan membekam orang lain. Ulama di mana mazhab Hanafi Hambali mengatakan berbekam atau membekam orang itu membatalkan puasa. Sedangkan majoriti ulama termasuk Safiyah mengatakan tidak batal. Maka mazhab Hambali dia kata bekam itu membatalkan. Jadi eloknya apabila ada hilaf kita tinggalkan, itu lebih baik. Perkara yang mubah iaitu harus boleh kepada membatalkan puasa jika dilakukan ataupun menjadi makruh, seperti nombor 1 dan nombor 4 yang macam tu. Menyelam dalam air walaupun makruh, tetapi macam saya kata tadi, engkau terlemas sikit, engkau tercungap-cungap tertelan air, maka batal. Ataupun tadi engkau menyelam kentut dalam air, maka batal. Sebab itu dia kata walaupun makruh tapi boleh menjadi batal puasa. Okey. Jadi kita sambung kepada siri kelima, iaitu perkara yang disyariatkan imsak, iaitu menahan sampai maghrib. Jadi ada orang yang dia kena dah batal puasa, dia tak boleh makan. Dia makan berdosa. Jadi sebelum itu saya nak sikit ulas tentang orang yang mengandung. Saya tak tahu, saya lupa saya dah cakap atau belum. Orang yang mengandung atau orang yang menyusukan anak, walaupun dia diharuskan atau dibolehkan tidak berpuasa, bukan terus tak puasa. Jadi apa yang saya belajar daripada guru saya, orang yang mengandung menyusukan anak, dia kena cuba puasa dulu. Iaitu dia kena bangun, sahur, dia cuba puasa. Sampai pukul berapa? Katakan pagi dia mengandung dah 7 bulan, 8 bulan. Dia puasalah sampai katakan pukul 11, baru dia terasa macam gigil, lemah badan dia katakan. Masa itu barulah dia berbuka. Bukan dia tak bersahur, dia tak mencuba, dia kata aku mengandung, maka aku pagi-pagi buta dia dah makan. Bukan. Itu keliru. Begitu juga orang yang menyusukan anak, yang dia kena cuba dulu puasa. Dia puasa dulu, dia makan sahur, apa kata orang, diakhirkan sahur, makanlah banyak sikit, kan? Pasal kata ingat nyusukan anak. Lepas tu cuba nyusukan anak. Boleh tak bertahan? Biasanya kalau anak perempuan dia nyusu tak kuat, maka boleh tahan. Maka katakan dia mampu kata sampai pukul 2, baru pukul 2 buka, macam tu. Kalau dia kadang-kadang kita cuba macam orang yang mengandung nyusukan anak ni, puasa dia macam mana yang macam kita melatih budak. Latih budak umur 7-8 tahun. Okey, hari pertama puasa nak sampai pukul 11. Dah tak tahan, baru buka. Hari kedua, pukul berapa yang berasa lapar. Mak dah pukul 12.30 lapar, buka 12.30. Hari ketiga, dia dah makin terasa kurang. Pukul berapa buka yang? Pukul 2. Maka pukul 2. Hari keempat, dia buka puasa pukul 5. Hari ke-6, dia dah boleh puasa maghrib. Macam tu yang. Jadi orang yang mengandung dan menyusukan anak ini
walaupun diharuskan berbuka puasa tetapi bukan simply aja. Ya, usaha dulu. Ya, kadang-kadang apa kata mak saya, kita ajak anak kita berpuasa masa dalam mengandung, anak tu lagi barakah jadi anak yang soleh. Saya cakap, saya buat, ya, yang anak saya mengandung sulung, saya beranak 19 Ramadan. Maka daripada 1 Ramadan sampai 18 Ramadan saya puasa yang tak ada masalah. Saya bersahur, saya berbuka lebih sikit, tak ada masalah. Tak ada goyang pun badan saya, segar saya berpuasa. Ya, jadi macam tu. Jadi kalau macam tu kita puasalah. Ya, try dulu, tak boleh baru buka. Bukan pagi-pagi buta dengan kita tak nak sahur, tak nak apa, terus saja kita tolak. Ya, jadi itu keliru. Begitu juga orang musafir, walaupun dibolehkan berbuka, kita sekarang bukan macam dulu musafir naik unta padang pasir. Kita sekarang yang naik flight ataupun kita musafir naik kereta, aircon, sedap. Maka naik kereta api semua tak menyesatkan. Lainlah kalau kita naik kereta api third class. Maka itu memanglah kata ya. Macam tu. Jadi kat sini kita tengok pada jadual, sengaja membatalkan puasa, maka wajib imsak. Contoh, ada orang yang dia sengaja batalkan puasa, maaf cakap, sebab dia nak jimat. Dia kata, kalau dia terus jimat, dalam keadaan dia puasa, dia kena keparah. Jadi, dia kata kalau dia batalkan puasa dulu, baru dia berjimat, dia tak kena keparah. Maka dia buat macam tu dosa, tetapi lepas itu dia haram makan sebenarnya. Ni kena tahu. Jadi, dia haram makan tu maknanya dia wajib imsak. Ya, jadi yang kedua orang lupa niat. Sebab dalam Imam Syafi'i tadi niat tiap-tiap malam. Sebab tu cara saya nak elak was-was, saya akan niat lepas saja saya buka. Kadang dulu sampai anak saya tanya, masa anak saya kecil lah yang anak saya dululah 20 tahun yang dulu, anak saya baru 7 tahun. Saya minum air, lepas tu saya diam. Mi, kenapa Mi? Mi, kenapa? Kata dia. Budak, dia tengok mak dia minum terdiam. Kan, kalau dia minum air panas ke terpanas ke apa, anak kita kan, dia tengok sayang sama dia. Lepas tu kita diam je, sebab saya niat. Saya lepas je saya minum, air sikit, saya terus niat. Pasal takut lupa. Saya diam tu pasal saya niat lah, dalam hati saya niat. Maka niatnya yang kata Nabi, saya ulang balik, sebut bulan Ramadan. Kata Nabi, janganlah kamu sebut Ramadan sahaja. Kerana Ramadan itu nama Allah. Maka dalam niat tadi ada qasad, tarak tayin, saya ulang sikit. Maka sahaja aku berpuasa fardu di bulan Ramadan. Jadi sama macam solat, ada qasad, ada tarat, ada tayin. Maka nama puasa kita itu bulan Ramadan, bukan Ramadan. Ya? Ramadan itu Nabi kata nama Allah. Maka saja aku berpuasa fardu bulan Ramadan. Tapi ada setengah ulama mengatakan tak sebut fardu sah. Macam ini saja aku berpuasa di bulan Ramadan. Sebab kata sebagai ulama mengatakan yang sah, sebab bulan Ramadan itu memang puasa wajib. Mana ada Ramadan puasa sunat? Dia kata bulan Ramadan itu memang puasa wajib. Maka kat situ ada hilaf. Kalau kita tak sebut fardu, kita kata saja aku berpuasa di bulan Ramadan kerana Allah, maka sah. Tapi afdal kita sebut saja aku berpuasa fardu di bulan Ramadan. Tapi yang lain-lain macam puasa nazar, tu kena. Saja aku berpuasa fardu nazar. Ya. Saja aku berpuasa fardu kafarah. Macam tu. Ya. Hanya bulan Ramadan saja yang ada hilaf. Tapi kita kurangkan hilaf. Okey. Jadi untuk orang yang lupa niat, ya, sama ada tadi dia malam pertama dia dah tak niat sebulan, maka tak ada backup. Kalau malam pertama dia niat saja aku berpuasa sebulan di bulan Ramadan, kalau dia lupa niat hari-hari, maka ya kita bertaklid kepada mazhab Hanafi, maka sah. Tapi ni kalau tak ada niat sebulan, langsung tak ada backup, maka kita tetap macam puasa. Tapi kita kena qada kalau kita makan haram dan berdosa.
Makan sahur kerana mengira belum terbit matahari. Ya. Sekali kita siap makan, tengok, oh matahari dah terbit. Dek nak kena dek? Semalam. Bukan malam. Dekat tirai. Okey. Ya, jadi kat sini berbuka puasa kerana mengira sudah tenggelam matahari. Macam tengah terjadi yang apa DJ radio kata. Dia dah tu azan, sekali rupanya dia tercepat 2 minit. Maka itu kena qada. Ya. Jadi tertelan air saat puasa. Yang ni bukan kerana taharah bersuci ataupun sunah mandi. Mandi panas atau komo-komo dan hilangkan haus tertelan. Ya, maka walaupun dah batal, ya wajib imsak, haram kalau kita makan, ya. Ini yang kadang ya kita tak tahu, kita kata dah alang-alang aku batal, aku makan aja. Maka sebenarnya kita haram dan berdosa. Sebab tu saya selalu ingat guru saya kata, utamakan ilmu sebelum beramal. Utamakan ilmu, cari ilmu, belajar. Ya, yang jadi apa lagi orang yang sembuh dari sakit dan musafir yang dah mungkin. Maka kalau dia keluar siang, dia keluar sebelum subuh, ya dia boleh tak puasa. Tapi bila dia dah sampai, katakan satu tempat itu, katakan pukul 5 petang dah sampai. Dia niat nak pergi tempat itu, dia sama macam untuk puasa ini, ruksah dia sama macam orang solat sunat musafir. Kalau katakan dia dah tak mungkin, dia sampai dia dah tak boleh lagi solat jamak kasar. Jadi kalau dia dah sampai kat situ, dia dah tak boleh makan. Walaupun dia tak puasa, dia wajib imsak. Ya, jadi anak kecil yang baling. Anak kecil kalau masa tu dia puasa, lepas tu dia baling. Dia baling ni biasa lelaki lah. Dia tidur mimpi. Maka keluar mani dengan tidak sengaja, mimpi tak batal puasa. Ya, maka dia tadi kena juga imsak. Ya, orang yang suci dari haid dan nifas siang hari. Maka yang ini sunat. Ya, sunat dia imsak. Jadi sedar dari gila. Orang yang gila walaupun sesaat dia batal puasa. Tapi bila dia sedar, dia sunat dia imsak. Maka orang kafir yang masuk Islam. Orang tu kafir tapi pukul 10 dia masuk Islam. Katalah contoh. Maka bulan Ramadan. Maka dia sunat imsak. Tapi kalau dia kata, oh tak tahan lah, aku baru masuk Islam. Aku tak boleh puasa. Boleh tak dia berbuka? Boleh. Dia sama macam budak lah. Katalah dia dah 60 tahun yang dia tak pernah tak puasa. Tiba-tiba dia puasa, kau suruh dia puasa, dia masuk Islam, lepas tu bulan puasa, dia boleh pengsan tau, jangan bermain. Sebab kita dah biasa puasa, kita tak rasa tau. Saya yang tahu macam ni tau. Satu hari, kan saya ada kecil manis, darah tinggi kan, lepas tu kan nak ambil darah dekat klinik lah, dekat klinik kerajaan. Tapi orang ramai, lepas tu ada satu India lah, perempuan. Dia dah pukul 10 lebih tau, dia belum ambil darah. Kan selagi belum ambil darah kan tak boleh makan. Kan daripada pukul 10 tak makan tau. Kita pun sama, saya pun masa tu orang ramai, jadi pukul 10 pun belum ambil darah. Tapi kita dah biasa puasa, maknanya kita lapor-lapor sikit, tahan tau. Dia dah bising tau dekat nurse. Dia kata, oh saya dah macam nak mati ni. Kata dia. Saya daripada pukul 10 malam tahu tak makan. Ini sudah pukul 10 siang. Saya sudah gigil. Tolonglah ambil darah saya dulu. Saya boleh mati. Kata dia. Tapi saya cerita ini bukan nak hina dia tau. Lepas tu saya terus terasa. Kenapa aku tak rasa macam nak mati? Lepas tu sebab kita orang Islam dah biasa puasa. Jadi kita dah biasa berlapar. Jadi kalau kita lapar-lapar sikit tu kita boleh steady lagi lah. Tapi mereka rupanya sebab tak pernah kan berpuasa macam tu, mereka dah rasa macam nak mati. Nampak tak? Sebab tu kalau dia baru masuk Islam, yang kena ada orang yang pimpin dia, kena ada orang ada ilmu. Jangan katalah dia masuk Islam, 5 Ramadan kau besok paksa dia puasa. Mampus dia tak boleh puasa. Nanti dia keluar balik Islam.
Jadi kita kata try lah. Kalau kita ajarlah dia, kalau you tak mampu, cuba you puasa jangan makan. You minum aja air susu ke, air susu tepung ke, susu apa. Nanti dia kata, puasa kan tak boleh minum. Tak apa, you baru masuk Islam. Tapi kira tak puasa lah, tapi you kasih slow-slow. Nanti you puasa, you coba sampai pukul berapa you tahan. Sahur katakan tadi 5.30 sampai pukul berapa you tahan. You tahan pukul 11 you buka lah. Tapi you buka jangan makan berat-berat. You buka coba makan minum susu, makan buah. Besok train. Pukul berapa buka. Macam itulah diplomasi. Dia haram tak? Dia tak haram. Pasal dia baru masuk Islam yang. Kau jangan kata, awak dah masuk Islam. Awak ni dah balik. Awak wajib puasa. Jangan. Yang dia macam tu. Jadi imsak itu maknanya menahan daripada perkara yang membatalkan puasa sehingga terbit matahari sebagai bentuk kemuliaan terhadap kesucian bulan Ramadan. Meskipun puasa itu telah batal dan tidak sah, wajib qada, ya. Jadi macam tu. Jangan kata, aku dah terbatal, aku boleh berdendang sayang. Ya, makan tak boleh yang. Ada yang macam ni dalam jadual itu dah ditandakan, ya. Dah dibuat kotak, dah ditandakan mana yang boleh, mana yang tidak. Lagi senanglah. Apabila sengaja melakukan pembatalan puasa, maka berdosa. Ya, golongan 1 hingga 5 iaitu macam tadi jimat di siang hari. Maka tidak ada kewajipan kafarah tapi berdosa. Ya, berdosa dan tetap kena imsak sehingga maghrib. Itu juga masuk air kerana taharah muabah seperti mandi biasa ataupun makruh berlebih-lebihan. Ya, maka ya walaupun kita berwudu, katalah nak solat duha, ya kita nak tadarus, ya, kalau komo tak batal kalau kita tertelan air sikit. Tetapi kalau komo yang berlebihan macam ni, yang bunyi gelegak tu, tekan kita nak biar tekak kita ni biar basah, maka kalau tertelan air batal walaupun kita untuk taharah mandi wajib ataupun berwudu. Sebab itu dah over, berlebih-lebihan. Maka kalau termasuk air batal. Tapi kalau kita komo biasa, maka itu tidak. Ya, jadi alhamdulillah, ya, saya dah dapat habiskan pada siri sebagaimana yang dijadualkan. InsyaAllah malam besok, ya, kita buka pada persoalan. Dan ya, saya harap, sebab sebenarnya saya dah cakap tadi dengan admin, saya terlupa satu tajuk iaitu fidyah. Jadi dalam hal ini fidyah, jadi kalau apa nak tanya, ya, sebab fidyah ini termasuk juga dalam puasa. Jadi kalau boleh yang pada banyaklah kaitkan pada fidyah. Dan juga nanti kalau tak banyak soalan, ya, katalah tak banyak soalan, kita ada masa 1.5 jam. Kalau tak ada orang yang nyoal lah, katakan semua dah faham, dah pandai semua, jadi saya akan kaitkan dengan masalah fidyah. Ya, macam tu. Jadi tak ada orang soal pun kita on. Maknanya tak ada kata orang tak ada soal, dia duduk tunggu orang soal. Tak ada, saya dah ada programkan lah. Maknanya kalau semua pandai, tak ada soal, saya akan terangkan fidyah. Tapi kalau banyak soalan, fidyah next time. Macam tu. Tapi kalau ada soalan fidyah, saya akan ni kan. Okey, Yang? Jadi kat sini pun dah nak masuk waktu maghrib. Tapi belumlah. Tapi kalau yang ada di Sabah, Sarawak, dah nak masuk maghrib ni. Jadi kita tutup dulu. Ya, jadi kalau yang ada soalan, sediakan untuk hari Senin malam. Kalau ikut saya, malam Rabu lah. Tapi kalau budak-budak sekarang, dia kata Selasa malam. Tapi kalau pada saya ikut orang kampung, malam Rabu. Ya, InsyaAllah kita jumpa. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah,
Jadikan perjumpaan kami pada petang ini, ya Allah, perjumpaan yang Kau rahmati. Ya Allah, jadikan juga segala ilmu yang kami perolehi pada petang ini, ya Allah, ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat pada kami. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan juga perpisahan sementara kami pada petang ini, ya Allah, perpisahan yang Kau redai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum